Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung latihan kesedaran halal kita untuk bahagian yang kedua. Bahagian kedua ini saya akan kongsikan dengan saudara-saudara tentang prosedur pensijilan halal Malaysia domestik tahun 2020. Di dalam prosedur pensijilan halal ini ada 9 skim pensijilan. Maksudnya ada 9 kategori yang kita boleh pohon. Yang pertamanya produk makanan dan minuman. Yang keduanya produk pharmaceutical, yakni ubat-ubatan. Yang ketiganya peranti perubatan ataupun medical devices. Yang keempatnya produk kosmetik. Yang kelimanya pusat penyembelihan haiwan. Yang keenamnya barang gunaan seperti produk yang RCI keluarkan. Yang ketujuh premis makanan. Yang ke-8 logistik, dan yang ke-9 penghilangan kontrak ataupun OEM. Ada 9 skim pensijilan. Okey, apakah produk ataupun keadaan yang menyebabkan tidak layak memohon sijil halal? Yang pertama, produk dan menu yang tidak halal. Maksudnya bahan ataupun makanan ataupun produk yang tidak halal tidak boleh ataupun tidak layak untuk memohon sijil halal. Yang keduanya mengeluar dan ataupun mengedar produk halal dan tidak halal. Maksudnya jika premis tersebut ataupun restoran tersebut menyajikan makanan halal dan tidak halal, maka premis tersebut tidak layak untuk memohon sijil halal. Yang kemudiannya produk semula jadi yang tidak diproses juga tidak layak memohon. Sebagai contoh, buah-buahan dan sayuran tidak perlu untuk kita memohon sijil halal. Yang keempatnya yang memberikan implikasi negatif terhadap agama dan sosial seperti dadah, shisha, rokok dan lain-lain. Produk-produk yang memberikan implikasi negatif ini tidak layak untuk memohon sijil halal. Yang terakhirnya produk yang tiada keperluan untuk dipersijilkan halal. Maksudnya kalau ada sijil halal pun maksudnya tidak ada keperluan yang mendesak lah. Contohnya macam kita beli motosikal kan, kita tak tengok perlu ada sijil halal ke tidak, sebab tak penting untuk kita tahu motor tu halal ataupun tidak. Tidak ada keperluan untuk memohon sijil halal. Okey, di dalam untuk memohon pensijilan halal ni ada 17 keperluan ataupun requirement untuk diberikan sebelum suatu produk itu diberikan sijil halal. Yang pertamanya dari segi bahan mentah. Bahan mentah yang digunakan untuk memproses suatu produk itu mestilah halal, selamat dan tidak tercemar. Okey, bagi bahan mentah yang tiada sijil halal pula, perlu ada dokumen sokongan yang lengkap seperti komposisi bahan, carta alir pemprosesan dan sumber bahan mentah tersebut. Sebagai contoh, untuk sumber mentah RCI ni, di RCI ni sumber mentah yang pertama adalah batu kapur iaitu limestone, yang kedua peat coke. Maka kedua-dua bahan mentah ini tidak mempunyai sijil halal, tetapi mestilah disokong dengan satu sertifikat ataupun sijil yang menyatakan komposisi bahan tersebut ataupun carta ahli yang menunjukkan bagaimana bahan ini dibuat ataupun dihasilkan daripada kilang lain. Yang keduanya dari segi produk, menu dan perkhidmatan. Untuk ketiga-tiga ini, produk, menu dan perkhidmatan ini perlulah ada rekod pemprosesan yang sentiasa dikemas kini. Seterusnya, yang ketiga, pemprosesan mestilah memenuhi keperluan amalan kebersihan yang baik, GHP ataupun GMP. GMP ini bermaksud amalan perkilangan yang baik. Yang seterusnya, mestilah tempat prosesan itu bersih dan teratur pada setiap masa. Dari segi penyimpanan pula, tempat yang kita simpan barang kita, produk kita ataupun bahan-bahan lain mestilah bersih dan teratur pada setiap masa. Kemudian ada prosedur dan rekod yang lengkap, dan terakhirnya penandaan yang jelas.
mesti ada label yang jelas pada setiap barangan yang kita simpan di warehouse kita lah. Mesti ada label bagi tahu ini barang apa, batch number. Yang seterusnya, produk mestilah disusun atur di dalam warehouse tu bagi memudahkan aktiviti pembersihan dilakukan. Bila kita susun atur dengan baik jumbo bag yang berada dalam warehouse kita, maka mudahlah pekerja-pekerja kita melakukan pembersihan di dalam warehouse tersebut. Dan jika kawasan tersebut, kawasan yang ada produk kita tu tercemar dengan najis mughalazah. Najis mughalazah ni najis berat. Najis berat ni dalam Islam adalah najis yang dikeluarkan daripada binatang seperti anjing dan babi. Maka apa yang kita kena lakukan ialah sertu. Sertu ini bermaksud kita lakukan 7 kali basuhan. Setiap kali dia ada 7 kali basuhan. 6 basuhan dengan air dan 1 basuhan dengan air yang bercampur dengan tanah. Seterusnya, bagi peralatan dan perkakasan, peralatan dan perkakasan daripada sumber haiwan hendaklah tidak digunakan kecuali yang dikenal pasti status halal seperti penapis air, berus bulu dan lain-lain. Contohnya jika katakanlah bagi contoh kilang kita ni menggunakan menghasilkan hydrated lime menggunakan air, dan air tersebut ditapis menggunakan penapis air, maka penapis air yang digunakan tu perlu mendapatkan sijil halal yang sah daripada JAKIM ataupun daripada badan-badan yang diiktiraf daripada luar negara. Tapi jika air kita tidak ditapis, tidak ada isu lah untuk mendapatkan sijil halal. Seterusnya, kita punya peralatan dan perkakasan, tools dan equipment kita mestilah dalam keadaan baik, bersih, bebas daripada najis, tidak mempunyai sebarang mudarat seperti toksik dan karat. Itu saja untuk bahagian kedua ni. Nanti kita jumpa untuk bahagian ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.